Angin yang tadi bertiup agak kuat kembali tenang. Suasana masa tu sunyi dan jalan tersebut lengang. Tiba-tiba terdengar jelas di pendengaran Azmi, Zaki dan Borhan suara lelaki menangis. Tak lama kemudian suara tu semakin kuat bila makin banyak titisan air limau nipis dititiskan pada kesan darah tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab klik video ni. Semoga menonton video ni ditambahkan rezeki dan dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan kongsikan 4 kisah gangguan yang dialami oleh kaki nombor ekor yang sanggup buat apa saja demi untuk dapatkan nombor terbaik. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Azmi, Zaki dan Borhan, mereka berkawan sejak di zaman kolej lagi dan memang kaki tikam nombor ekor. Cakap je dekat mana mereka tak pernah pergi, semuanya mereka dah pergi dan cuba seru penunggu atau hantu-hantu yang mereka percaya ada dekat situ untuk minta nombor ekor. Suatu hari, mereka dapat tahu dari seseorang tentang sebuah kubur yang mampu bagi nombor ekor yang pasti akan mengena. Menurut apa yang diceritakan oleh Azmi, orang tu kata belum pernah seorang pun yang pergi dan pulang tanpa sebarang hasil. Cerita tersebut membuatkan Azmi, Zaki dan Borhan tak senang duduk. Lepas berbincang, mereka bertiga sepakat nak pergi kubur tu. Kubur tu kubur Cina. Kubur seorang perempuan muda yang mati sehari sebelum hari perkahwinannya. Punca kematian tak dapat dipastikan sebab ada banyak cerita. Ada kata dia mati kemalangan dan ada yang kata mati kena bunuh dan macam-macam lagi lah. Azmi, Zaki dan Borhan pergi kubur tu malam Sabtu sebab hari Sabtu adalah antara hari-hari yang dinanti oleh kaki tikam nombor ekor. Jadi kalau dapat nombor baik malam tu, esok boleh beli. Kata mereka, bohonglah kalau tak ada rasa takut, gerun dan seram masa pergi dan buat ritual dekat tempat tu. Tapi nombor ekor punya pasal, semua perasaan tu mereka tolak tepi. Sekarang kita dah sampai. Siapa nak mula dulu? Borhan lah, dia pandai cakap Cina. Apa-apa hal senang. Kau lah Azmi, kan Apek tu ajar kau dulu. Kita orang ikut kau je. Yelah. Tapi ingat pesan Apek tua tu. Kalau apa-apa jadi, kita tangguh sama-sama. Jangan salah seorang lari dan pentingkan diri sendiri. Lepas tu mereka keluarkan 3 batang lilin, buah limau dan beberapa lagi perkakas lain dan Azmi pun baca mentera yang Apek tu ajar. Beberapa minit berlalu, satu daripada 3 lilin yang dibakar terpadam. Menurut Apek tua, bila satu lilin terpadam, bermakna hantu dekat kawasan tu dah nak jelmakan diri. Lebih kurang 10 minit kemudian, tiba-tiba satu susuk tubuh wanita muncul depan mereka bertiga. Kata Azmi, mereka tergamam dengan apa yang mereka nampak. Wanita tu agak cantik dan muda serta berpakaian macam baju pengantin Cina. Tapi rasa seram tu tetap ada sebab perempuan tu duduk menyangkung atas kubur. Zaki bersuara, "Amoy, jangan marah sama kami. Kami datang mau minta nombor. Boleh bagi ke Amoy?" "Saya tak marah. Saya suka kamu ulang balik sini." "Kami datang ada bawa ini makanan. You makanlah Amoy." Tapi hantu Amoy tu tak nak makan, dia nak minum. Si Borhan pergilah bagi air teh bunga dalam kotak tu. Hantu Amoy tu mengamuk lah. Mukanya yang tadi nampak cantik perlahan-lahan berubah jadi pucat dan hodoh. Saya mau dalah Yulai."
Hantu Amoy itu mengilai perlahan-lahan. Sesekali hantu Amoy itu menangis teresak-esak. Pakaiannya yang tadi nampak kemas dan bersih bertukar jadi lusuh dan dipenuhi kesan darah. Azmi, Zaki dan Burhan mula bangun dan terfikir nak larikan diri. Mulut macam terkunci, tak boleh kata apa-apa, apatah lagi nak baca ayat Al-Quran. Jangan lari, mau lari, lu mati. Hantu Amoy itu tak duduk mencangkung lagi, tapi dah terapur-rapur macam melayang-layang di udara. Mereka bertiga mati kutu. Nampaknya memang tak boleh lari. Nak tak nak mereka terpaksa ikut juga kemahuan hantu Amoy itu supaya hantu tu tak mengamuk lebih teruk lagi. You mau berapa banyak darah? Kami bagi, tapi tolonglah Amoy, jangan bunuh kami. Sebab saja dengan kata-kata Azmi tu, hantu Amoy itu kembali menyangkung atas kubur dan macam tunggu apa yang dijanjikan. Zaki, Burhan, kita terpaksa bagi darah kita seorang sikit. Kalau tak masak kita malam ni, kata Azmi. Azmi terus capai bekas berisi lilin tadi dan kosongkan. Mereka guna gunting untuk lukakan tangan. Azmi lukakan tangannya dan titiskan darah ke dalam bekas lilin tadi. Suara hantu tu semakin galak mengilai, macam teramat gembira. Selesai giliran Azmi, giliran Zaki dan Burhan pula. Mereka tadah sampai nak penuh jugalah bekas lilin tu. Lepas tu mereka letak depan hantu tu. Kata mereka, hantu tu tak minum darah tu macam biasa, tapi jelirkan lidahnya dan jilat darah tu sampai habis. Bayangkan dalam posisi hantu Amoy tu menyangkung, dia boleh jelirkan lidah masuk dalam bekas tu. Panjang gila lidah dia, seram. Sekejap je dah habis darah tu hantu Amoy jilat. Lepas tu dia nak lagi. Kali kedua mereka bagi, tapi sampai kali ketiga mereka nekat nak cabut lari. Masa mereka lari nak selamatkan diri, hantu Amoy tu terbang dan macam main kejar-kejar dengan mereka. Tapi mereka bertiga tak kira. Mereka nekat nak lari dan masuk dalam kereta yang mereka parking tak jauh dari kubur. Masa mereka tengah berusaha selamatkan diri tu, tiba-tiba sebuah kereta muncul dan berhenti dekat kawasan kubur tu. Nampak gayanya macam orang-orang kaya dalam kereta tu. Kaki cai nombor juga. Hantu yang tadi terbang ke sana ke sini terus ganggu mereka dan mengilai dengan kuat. Salah seorang dari 4 orang yang ada dalam kereta yang baru sampai tadi keluar dari kereta. Nampak macam dia baca sesuatu dan lemparkan segenggam tanah ke arah hantu Amoy tu. Hantu Amoy tu terus rebah dan menangis teresak-esak. Bila tengok situasi macam tu, cepat-cepat mereka bertiga lari masuk dalam kereta. Tapi mereka dihalang oleh orang yang baling tanah tadi. Dia suruh mereka keluar dari kereta semula. Korang keluar sekarang. Tanggalkan pakaian korang sekarang. Balik pakai spender je. Hantu Amoy tadi terus lesap hilang entah ke mana. Azmi, Zaki dan Burhan hanya menurut permintaan lelaki tu. Lepas tu pakaian mereka dibakar dan sempat juga mereka kena marah dengan geng kaki cai nombor tu. Kata lelaki tu, kalau hantu tu dah rasa darah kita sekali, memang dia nak lagi. Lain kali kalau dia nak minta darah, pastikan siap-siap bawa darah ayam ke darah lembu ke. Lepas tu campak je dekat dia dan terus cabut lari. Kalau tak, nyawa salah seorang dari mereka ni akan jadi korban. Mereka bernasib baik sebab kebetulan otai-otai tu memang nak minta nombor dekat kubur tu. Tapi bila dengar hantu Amoy tu minta darah, mereka pun batalkan niat. Jadi otai-otai cai nombor tu datang cuma selamatkan mereka bertiga je lah malam tu. Kisah ni berlaku di sebuah busuk tua yang berada di tengah-tengah ladang kelapa sawit milik seorang lelaki berbangsa Cina. Macam biasa, Azmi, Zaki dan Burhan akan lepak bersama menjelang hari Sabtu, Ahad, Rabu dan Selasa kalau ada special draw hari tu. Tujuannya sama, nak cai nombor terbaik untuk dibeli pada keesokan harinya. Zaki, kau ada dengar tak baru-baru ni ada orang cerita tentang busuk puaka dekat ladang Mr. Lim? Busuk puaka? Tak adalah pula, tapi aku ada dengar Acong dapat first prize baru-baru ni. Betul lah tu. Dia buat nombor dekat busuk tu. Katanya tak diminta darah bagai, tapi penunggu busuk tu minta apa saja barang antik dan buah-buahan yang kembar. Dipendekkan cerita, mereka bertiga setuju nak ke busuk malam tu juga. Barang antik dan buah berkembar mereka berjaya dapatkan. Kalau dah memang kaki cai sejati, lautan api pun agaknya mereka sanggup berenangi kalau itu satu-satunya cara yang boleh bagi nombor ekor. Malam tu selain mereka bertiga, ada seorang lagi kawan mereka bernama Ranjit. Sebab Ranjit pandai seru dan akan berkomunikasi dengan penunggu busuk tersebut. Sampai dekat busuk tu, mereka pun mulakan upacara menyeru puaka busuk tua tu. Masa tu dah pukul 1 pagi. Azmi, Zaki dan Burhan tak bersuara, sekadar buat isyarat tanda mereka dah bersedia. Sebelum mulakan upacara, Ranjit pesan kalau dia pengsan, mereka jangan lari sebab dia tengah berkomunikasi dengan
puaka tu, atau kalau ada antara mereka bertiga kena sampuk pun jangan lari juga, sebab mungkin puaka tu suka dengan mereka. Kemudian Ranjit letak barang antik dan buah berkembar tu atas busuk dan mula baca mentera jampi serapah. 5 minit kemudian Ranjit mula menepuk-nepuk busuk tersebut sambil mulutnya masih terkumat keramit baca sesuatu. Sesekali kedengaran Ranjit seakan mendengus. Kata Zaki, suasana malam tu sunyi sangat, tapi yang peliknya dekat tengah-tengah ladang tersebut langsung tak dengar bunyi unggas ke cengkerik ke apa ke, sunyi je. Bunyi pokok-pokok bergoyang ditiup angin adalah. Lepas tu mereka dengar bunyi macam anjing menyalak, tapi suaranya halus sangat dan kedengaran sangat jauh. Ranjit masih macam tadi, menepuk-nepuk busuk tu dengan lebih kuat lagi. Sekarang apa yang dibacanya semakin jelas kedengaran. Cuma mereka memang tak faham bahasa apa yang digunakan oleh Ranjit tu. Masa Ranjit tengah menepuk-nepuk busuk tu, tiba-tiba angin bertiup kencang. Barang-barang atas busuk tu langsung tak bergoyang, sedangkan barangan lain semuanya bergoyang ditiup angin. Tiba-tiba Ranjit pingsan. Kemudian mereka bertiga saling berpandangan bila nampak atas busuk tu ada sesuatu tengah berdiri dan perhatikan mereka. Serentak dengan tu, Borhan pula disampuk. Dia tiba-tiba duduk menyangkung tanpa bersuara. "Weh Borhan, kau apa hal ni? Kau jangan buat pasal waktu-waktu macam ni." Siapa buat pasal? Aku ke korang? Okey, maafkan kami. Kau nak apa sebenarnya? Kami datang sini nak minta nombor. Bagilah kami nombor. Aku nak nyawa. Aku nak nyawa. Aku nak nyawa. Tak boleh, kami tak boleh bagi kau nyawa. Kau minta benda lain, kami akan bagi. Aku nak kawan kau. Aku nak Borhan. Aku suka dia. Kata Azmi, kadang-kadang suara Borhan bertukar jadi suara perempuan dan kadang-kadang suara lelaki yang sangat garau. Nasib baik Azmi ni ada belajar sikit-sikit bab ilmu ni. Tak lama kemudian, keadaan jadi tenang semula. Borhan tersedar tapi Ranjit masih pingsan. Dah puas mereka kejutkan si Ranjit ni, tapi tak sedar-sedar juga. Masa mereka tengah bincang nak buat apa lepas ni, Ranjit tiba-tiba tersedar. Tapi keadaannya sangat pelik. Mukanya pucat. Ada beberapa kesan cakaran yang sangat jelas sebab ada kesan darah dekat tangan Ranjit. Ranjit diam je. Ranjit, you apa hal? Okey tak? Apa nombor dia bagi? Tanya Azmi. Ranjit tetap diam. Cuma mukanya berubah jadi makin seram. Kesan cakaran dekat tangan tadi sekarang terlihat sangat jelas pada dahi Ranjit. Ranjit, you jangan main-main lah. Kita dah lewat ni. Kalau semua dah selesai, kami mau balik sekarang, kata Zaki. Keadaan masih sunyi. Ranjit tetap diamkan diri. Azmi, Zaki dan Borhan nekat nak pulang. Bagi mereka, misi malam ni gagal. Mereka tak sanggup dah kalau diuji dengan lebih teruk lagi. Baru je mereka bangun dari tempat duduk masing-masing dan nak melangkah ke arah kereta, lidah Ranjit terkeluar sangat panjang dan lidahnya terhayun ke atas dan ke bawah macam nak tangkap sesuatu. Mulanya Ranjit tak bergerak, lidah dia je yang berhayun ke sana ke sini. Tak lama lepas tu Ranjit mula bergerak dengan keadaan lidahnya masih terhuyung hayang. Kaki Azmi, Zaki dan Borhan pula macam terkunci. Mereka tak boleh bergerak. Ranjit mula bergerak ke arah mereka bertiga. Puas mereka bertiga cuba larikan diri tapi tak berdaya. Kaki mereka macam melekat pada tanah, mulut terkunci. Namun pergerakan Ranjit sangat perlahan sebab dia mengesot. Kata Zaki, waktu tu barulah dia ingat Allah dan dengan segala kudrat yang ada, dia cuba menjerit sekuat hati sebut Allahu Akbar. Dia cuba sebut sekuat hati. Setelah beberapa kali percubaan, barulah mulutnya berjaya lafazkan kalimah tersebut. Serentak dengan tu, Ranjit terlihat terus pingsan, tapi kaki mereka masih melekat. Zaki gagahkan diri untuk baca Ayatul Kursi. Walaupun bacaannya tergagap-gagap, dia cuba habiskan juga pembacaannya dan kaki mereka pun kembali seperti sedia kala. Lepas tu cepat-cepat mereka masuk dalam kereta dan tinggalkan Ranjit dekat situ. Mereka rancang nak bagi tahu kawan-kawan lain dan harap kawan-kawan mereka tu akan pergi selamatkan Ranjit. Namun setelah mereka berjaya keluar daripada ladang tersebut, satu SMS masuk ke telefon Azmi, terpapar nama Ranjit sebagai penghantar mesej. SMS tersebut memaklumkan Ranjit terlibat dalam satu kemalangan dan disahkan maut di tempat kejadian. Jadi sebenarnya yang bersama dengan mereka tadi bukanlah Ranjit.
Suatu petang, satu kemalangan maut berlaku di sebatang jalan yang letaknya tak jauh dari rumah Azmi, Zaki dan Borhan. Kemalangan maut tersebut melibatkan motor dengan kereta. Penunggang motor mati di tempat kejadian sebab cedera parah di bahagian kepala, manakala pemandu dan penumpang kereta cuma alami luka-luka ringan. Dipendekkan cerita, kaki cai nombor sejati ni pun terfikir untuk jadikan tempat kemalangan maut tu sebagai tempat mereka buat nombor ekor. Setelah berbincang, mereka bertiga ajak seorang lagi kawan bernama Wak Joko, berusia dalam lingkungan 30-an, berasal daripada Indonesia. Setelah mereka berempat berbincang, masing-masing setuju dan sepakat pukul 3 pagi baru mulakan ritual. Kalau buat awal nanti ada orang nampak pula. Masa yang dinantikan pun tiba. Jam dah pukul 2.30 pagi. Azmi, Zaki, Borhan dan Wak Joko naik kereta ke tempat kemalangan. Antara barang yang mereka bawa adalah limau nipis, lilin dan beberapa perkakas lain. Kali ni tak ada darah, tak ada barang antik dan sebagainya, cuma benda-benda asas je. Ritual pada malam tersebut akan dijalankan oleh Wak Joko. Sekali lagi, Azmi, Zaki dan Borhan cuma jadi penonton dan mereka akan terlibat dalam ritual tersebut kalau hantu yang mereka seru nakkan sesuatu atau bertindak di luar jangkaan. Perjalanan menuju ke tempat tu dari rumah Wak Joko ambil masa lebih kurang 15 minit. Sampai dekat sana, kata Zaki, kesan darah orang tua yang mati tu masih ada lagi, nampak jelas. Mungkin waktu tu tak ada orang yang tolong siramkan atau bersihkan darah tersebut. Azmi keluarkan 2 batang lilin dan 3 biji limau nipis. Limau tu dibelah 2 setiap satu dan serahkan pada Wak Joko. Belum sempat mereka mulakan ritual, angin yang pada mulanya tenang bertiup agak kuat. Memang terasa sejuk malam tu, ditambah dengan rasa seram bila terpandang kesan darah yang masih jelas kelihatan. Kemudian mereka nyalakan sebatang lilin. Wak Joko pun mulakan ritual dan terus baca mentera. Lepas tu, limau yang telah dibelah-belah tadi dipicit supaya airnya keluar dan dititiskan atas kesan darah dekat situ. Angin yang tadi bertiup agak kuat kembali tenang. Suasana masa tu sunyi dan jalan tersebut lengang. Tiba-tiba terdengar jelas di pendengaran Azmi, Zaki dan Borhan suara lelaki menangis. Tak lama kemudian, suara tu semakin kuat bila makin banyak titisan air limau nipis dititiskan pada kesan darah tersebut. Bila raungan tu semakin kuat, cepat-cepat Wak Joko berkomunikasi dengan benda tersebut. Kata Azmi, Wak Joko bercakap dalam bahasa Jawa. Lebih kurang 5 minit, Wak Joko macam bercakap-cakap sendirian. Bunyi raungan tersebut pun hilang. Okey, kita boleh pulang sekarang. Ayo, kemas semua cepat, kata Wak Joko setelah tamatkan ritual. Azmi, Zaki dan Borhan pun apa lagi, dengan pantas kemaskan segala perkakas dan terus masuk dalam kereta. Malam tu mereka tak diganggu dan nombor yang mereka minta pun mengena. Tapi biasalah, orang-orang macam mereka ni mana tahu erti puas hati. Sekali dah dapat, nak lagi dan lagi. Maka mereka ulang ritual yang sama untuk beberapa minggu. Seronok gila mereka masa tu sebab selalu masyuk je. Tapi setelah lebih kurang 2 bulan, seorang demi seorang mula diganggu. Tak cukup dengan tu, kenderaan yang selalu mereka bawa juga akan jadi berat bila lalu jalan tersebut pada waktu malam dan suara orang meraung terus menghantui mereka untuk beberapa minggu. Asal malam je mereka diganggu dengan bunyi raungan orang tua tersebut. Suatu hari, Sarif dan Zamri dapat khabar tentang adanya satu bomoh yang sangat handal dalam hasilkan nombor ekor. Bomoh tersebut berbangsa Siam dan agamanya bukan Islam. Mereka dapat tahu bomoh tu baru je berpindah ke kawasan perumahan tak jauh dari rumah mereka ni. Apa yang membuatkan mereka tak senang duduk adalah syarat-syarat untuk dapatkan nombor dari bomoh tersebut taklah serumit apa yang pernah mereka lalui sebelum ni. Katanya setiap orang yang datang ke rumah bomoh tu dan berhasrat untuk dapatkan nombor ekor, mereka cuma perlu buat satu perjanjian je. Selain tu, mereka tak perlu buat apa-apa dan bawa apa-apa. Sampai je dekat rumah bomoh tu, tak payah cakap apa-apa, dia dah tahu tujuan mereka. Kalau macam tu, apa kami perlu buat tu? Kalau boleh, bagilah kami nombor yang akan keluar first prize, kata Sarif. Kamu tunggu kejap, saya tanya itu hantu dulu, balas Tok Bomoh. Kemudian bermulalah upacara ritual yang dilakukan oleh Tok Bomoh tersebut. Setelah beberapa ketika, Tok Bomoh tu seakan menurun. Sarif, bagi tangan kamu sini, saya mahu ambil darah sikit, kata Tok Bomoh. Dekat tangan Tok Bomoh sekarang dah ada sebatang jarum. Mula-mula Sarif tak nak, tapi lepas dipaksa oleh Zamri, Sarif hulurkan juga tangannya. Dengan pantas Tok Bomoh cucukkan jarum yang ada pada tangannya di bahagian antara ibu jari dan jari telunjuk. Sedikit darah menitis dan dititiskan pada sekeping kertas putih. Lepas Zarif, Zamri pula diminta buat macam tu. Laju je Zamri hulurkan tangan. Dia memang tak takut apa, janji dia dapat nombor baik punya.
Lepas darah mereka dititiskan atas kertas tersebut, Tok Bomoh tersedar semula. Dalam ini kertas ada itu nombor. Malam ni baru buka, kata Tok Bomoh. Lalu diserahkan pada mereka kertas yang terkena titisan darah tadi. Tapi Tok Bomoh tu dah siap-siap lipatkan. Mereka pun tersenyum dan cepat-cepat ambil kertas tersebut. Tapi kalau dah kena, kamu mesti datang sini lagi. Janji kata Tok Bomoh tu lagi. Sarif dan Zamri hanya mengangguk. Sebab saja mereka keluar dari rumah Tok Bomoh tu, mereka tak pulang rumah, tapi mereka mengetih kejap dekat warung Kak Jah dan berbincang tentang siapa yang akan simpan kertas tersebut. Nampak gaya Sarif macam penakut. Tapi itulah, sebelum-sebelum ni Sarif tak adalah penakut sangat. Setakat ke kubu Cina, pergi tua dan lain-lain tempat lagi, biasanya dia tenang je. Dia pendekkan cerita, Zamri yang simpan kertas tersebut dan akan buka pada tengah malam untuk tengok nombor apa yang diberi. Lagipun kata Sarif, Zamri lebih mudah buat semua tu sebab dia tak ada isteri, menduda, anak pun pergi belajar. Tak ada orang yang akan perhatikan tindak tanduknya dalam rumah. Waktu tengah malam yang sunyi, segera Zamri buka lipatan kertas yang diberikan oleh Tok Bomoh siang tadi. Tertera 3 set nombor ekor, 4D, 5D dan 6D. Tapi Zamri pelik sebab kesan titisan darah mereka tak ada dekat situ. Cuma ada nombor je yang tertulis pada kertas tersebut. Kertas tu pun bersih, tanpa sebarang kesan kotoran. Dalam hati Zamri, nanti boleh pergi lagi kalau nombor tu mengena. Keesokan harinya, Zamri jumpa Sarif dan mereka pun sama-sama tikam nombor yang telah diberikan tu. Cuma sikap mereka ni tak tamak, sebab kalau beli nombor, mereka cuma habiskan paling banyak pun RM10 untuk setiap nombor. Hari tu masing-masing cuma beli RM1 untuk setiap nombor. Mereka bukan tak yakin, tapi sekadar untuk menguji ketepatan nombor yang diberi tu. Kalau keluar tepat, nanti mereka pergilah buat lagi. Lebih kurang pukul 7.30 malam, keputusan nombor pada hari tu dah keluar. Nombor 6D yang Tok Bomoh tu bagi keluar tegak. Mereka beli cuma RM1 dah masing-masing dapat RM100,000. Mereka punya terkejut, tak payah cakap lah. Kisah mereka kena nombor pun mula kecoh dekat taman-taman perumahan sekitar. Tapi mereka terlupa janji untuk datang semula jumpa Tok Bomoh kalau nombor mengena. Mulanya tak ada apa-apa berlaku, tapi tak lama kemudian berlakulah perkara-perkara yang tak diduga atau boleh dikatakan mereka ditimpa bala. Seminggu lepas mereka kena nombor, anak Zamri terlibat kemalangan maut. Kemalangan tu melibatkan kedua-dua anaknya. Mereka bertembung sesama sendiri dan salah seorang maut manakala seorang lagi cedera parah. Minggu yang sama juga, anak Sarif yang tengah belajar di sebuah IPTA di selatan tanah air dikabarkan asyik meracau tengah-tengah malam. Kadang-kadang dia bercakap sendiri dalam bahasa Thailand dan ada kalanya dia bercakap dalam bahasa Melayu. Antara isi percakapan anaknya yang sering meracau tu adalah, Mari jumpa aku, jangan mungkir janji, dan banyak lagi sebenarnya. Kesemua kata-kata yang diucapkan menjurus ke arah bapaknya yang terlupa pada janji. Kadang-kadang anaknya tu meracau dan berkata sesuatu yang berbentuk amaran dan ugutan. Walau bagaimanapun, kedua-dua musibah tu tak menyedarkan Zamri dan Sarif. Mereka anggap anak Zamri tu memang dah sampai ajal dan anak Sarif pula mungkin terkena sampuk hantu Thailand masa mereka pergi melancong. Bala yang datang tak berakhir dekat situ. Mereka ditimpa musibah lebih teruk lagi. Setiap malam Zamri tak boleh tidur sebab bila nak pejamkan mata je akan ada gangguan yang entah datang dari mana. Dia pun tak tahu. Dia terasa macam kakinya direntap, tangannya ditumbuk dengan kuat dan sesekali dadanya terasa macam dipijak-pijak satu benda yang berat. Rasanya sakit sangat. Sarif pula rumahnya jadi panas. Dia jadi panas baran dan kaki pukul. Teruk anak dan isterinya jadi mangsa. Pernah sekali tu, tiba-tiba Sarif naik angin dan cekik isterinya sebab seluar yang dia nak pakai belum basuh. Nasib baik isterinya tak mati. Namun mereka masih belum sedar hinggalah anak dari Sarif yang bernama Lily, anak bongsu dan juga anak kesayangannya, jadi mangsa. Pada satu petang, Lily dan beberapa lagi orang kawannya pergi bersia-sia dekat pekan. Keluar cuci mata kata orang. Kalau ada apa-apa yang berkenan baru beli. Tambahan pula, Lily tengah banyak duit masa tu. Yelah, bapak dia baru kena nombor. Entah kenapa, masa Lily dan kawan-kawan dia tengah tunggu Sarif sampai untuk jemput mereka pulang dekat bus stop, waktu tu dah menjelang senja. Tiba-tiba Lily nampak resah dan berlari meluru ke arah jalan besar. Tanpa sedar, Sarif langgar anaknya sendiri dan Lily mati dekat situ juga. Masa tu barulah Sarif mula terfikir, kenapa semua tu berlaku dalam masa yang singkat. Lebih kurang dalam 3 minggu, anak Zamri mati, anak dia mati, kena kacau, dan dia sendiri pun diganggu setiap malam. Akhirnya mereka sedar dan segera jumpa Tok Bomoh Siam untuk minta maaf atas apa yang berlaku. Kata mereka bukan sengaja atau buat-buat lupa janji, tapi memang betul-betul tak ingat langsung. Malangnya
Tok Bomoh kata dia tak boleh buat apa-apa. Zamri dan Sarif kena terima hukuman dari hantu atau makhluk peliharaan Tok Bomoh tersebut. Menurut Tok Bomoh, kalau mereka nak hentikan semua gangguan tu, mereka kena korbankan satu lagi nyawa, barulah makhluk tu akan puas. Nasib baik Zamri dan Sarif tak pendek akal masa tu. Mereka pilih untuk terus diganggu dan lepas tu mereka pergi jumpa dengan salah seorang pengamal perubatan Islam. Ustaz tu berjaya bantu mereka dan akhirnya mereka pun insaf dari melakukan perkara-perkara syirik tu lagi. Okey, sampai sini kisah yang dapat saya kongsikan hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.